Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini kita nak belajar tentang kitaran hayat produk. Jejak karbon. Apakah yang dimaksudkan dengan jejak karbon? Merujuk kepada jumlah karbon dioksida yang dibebaskan ke atmosfera hasil daripada aktiviti individu, peristiwa, organisasi, komuniti atau produk yang digunakan dalam kehidupan harian. Okey, punca-punca jejak karbon seperti pengangkutan, penjanaan elektrik, aktiviti industri, perniagaan, perumahan dan juga pertanian. Rajah 3.1 jejak karbon. Antara aktiviti yang meninggalkan jejak karbon yang pertama ialah bahan api. Pembakaran bahan api menghasilkan gas karbon dioksida. Gas memasak makanan menghasilkan gas karbon dioksida. Kitar semula, mengitar semula memerlukan tenaga. Kemudian air, mengepam air ke rumah juga memerlukan tenaga. Tenaga elektrik, penjanaan elektrik menggunakan bahan api dan menghasilkan gas karbon dioksida. Pengangkutan, pembakaran bahan api oleh kenderaan menghasilkan gas karbon dioksida. Keimbangan karbon merujuk kepada proses yang dapat mengurangkan pembebasan gas rumah hijau seperti penanaman tumbuhan hijau. Seterusnya, perebutan sisa oleh bakteria membebaskan gas karbon dioksida. Aktiviti individu ataupun persendirian yang membebaskan gas rumah hijau antaranya seperti menggosok gigi. Pembuatan ubat gigi memerlukan elektrik. Pengangkutan ubat gigi juga memerlukan bahan api. Jadi penjanaan elektrik dan pembakaran bahan api membebaskan gas rumah hijau. Sama juga seperti air. Air menggunakan tenaga elektrik untuk dipam ke rumah. Aktiviti yang kedua itu mandi. Yang ketiga, makanan. Penanaman padi, buah-buahan dan sayur-sayuran memerlukan tenaga. Memasak makanan juga menggunakan bahan api yang membebaskan gas rumah hijau. Kemudian membuang sisa makanan. Perebutan sisa makanan oleh bakteria membebaskan gas rumah hijau. Yang terakhir sekali, penggunaan telefon pintar. Tenaga diperlukan semasa pembuatan, pengangkutan dan juga setiap hari kita mengecas telefon. Rajah 3.2 label cekap tenaga yang kita boleh tengok pada peralatan elektrik yang ada di rumah kita. Perhatikan label-label cekap tenaga dalam rajah 3.2. Apakah hubungkai antara label cekap tenaga pada suatu alat elektrik dengan jejak karbonnya? Teknologi hijau amat menekankan aspek kecekapan tenaga, iaitu penggunaan tenaga yang kurang bagi menjalankan sesuatu kerja pada kadar yang sama atau lebih tanpa menjejaskan keselesaan atau hasil yang diingini. Kalau kita tengok pada label cekap tenaga, 1 bintang merujuk kepada paling kurang cekap, 5 bintang merujuk kepada paling cekap. Penggunaan peralatan elektrik 5 bintang akan mengurangkan penggunaan elektrik dan mengurangkan bil elektrik di rumah. Jadinya bila kita mengurangkan penggunaan elektrik dengan menggunakan peralatan elektrik 5 bintang ini, penghasilan gas karbon dioksida dapat dikurangkan. Sebabnya penjanaan elektrik menggunakan bahan api menghasilkan gas karbon dioksida. Gambar foto 3.1 contoh label jejak karbon pada suatu produk makanan. Berdasarkan label ini, sebanyak 900 gram karbon dioksida dibebaskan bagi setiap 500 ml produk tersebut. Selain jejak karbon, persoalan lain yang perlu dipertimbangkan tentang produk yang digunakan dalam kehidupan harian untuk mengekalkan kelestarian alam sekitar termasuklah adakah produk tersebut mesra alam, apakah kesan negatif daripada proses pembuatan produk tersebut, adakah produk tersebut selamat digunakan, berapakah sisa yang dihasilkan apabila produk itu selesai digunakan dan apakah produk lain yang dapat dihasilkan daripada sisa yang dihasilkan. Gambar foto 3.2 contoh sisa serbuk kopi yang digunakan sebagai baja. Gambar yang seterusnya ialah peti sejuk. Adakah produk tersebut mesra alam? Berikan alasan. Tidak. Sebabnya produk ini menggunakan banyak tenaga elektrik kerana masa operasinya panjang.
Yang kedua, apakah kesan negatif proses pembuatan produk tersebut? Dia membebaskan banyak gas rumah hijau kerana dia menggunakan banyak tenaga elektrik. Yang ketiga, adakah produk selamat digunakan? Ya. Berikan satu contoh sisa yang dihasilkan apabila produk selesai digunakan. Contohnya ialah keluli ataupun kaca atau plastik ataupun logam seperti aluminium dan kuprum. Apakah produk lain yang boleh dihasilkan daripada sisa di atas? Contoh keluli dan logam-logam lain boleh digunakan semula untuk membuat peti sejuk yang baharu. Jejak karbon dan tapak tangan karbon bagi sesuatu produk. Jejak karbon bagi sesuatu produk merujuk kepada impak negatif terhadap kelestarian alam sekitar yang disebabkan oleh produk tersebut sepanjang kitar hayatnya. Tapak tangan karbon pula merujuk kepada impak positif terhadap kelestarian alam sekitar yang disebabkan oleh produk tersebut sepanjang kitar hayatnya. Tapak tangan karbon bagi sesuatu produk adalah bertujuan untuk mengurangkan jejak karbon bagi produk tersebut dan menambahkan impak positif terhadap kelestarian alam sekitar. Antara langkah tapak tangan karbon untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau dalam kitaran hayat sesuatu produk adalah seperti berikut. Yang pertama, penggunaan bahan dengan jejak karbon yang rendah dalam pembuatan produk. Bahan binaan yang tidak boleh baharu dan membebaskan gas rumah hijau yang banyak digantikan dengan bahan binaan yang boleh baharu dan kurang membebaskan gas rumah hijau. Contohnya, simen digantikan dengan kayu balak. Yang kedua, pemanjangan kitar hayat dan peningkatan kecekapan produk. Contohnya, bateri yang boleh dicas semula dan juga panel suria merupakan produk dengan kitar hayat yang dipanjangkan dan kecekapan tenaga yang ditingkatkan. Yang ketiga, penggunaan tenaga yang kurang membebaskan gas rumah hijau dan pengubah tenaga yang mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi. Penjanaan, contohnya seperti penjanaan elektrik daripada stesen janakuasa seperti stesen janakuasa hidroelektrik yang menggunakan sumber tenaga boleh baharu dan tidak membebaskan gas rumah hijau ke atmosfera. Yang keempat, pengurusan sisa yang cekap ke arah kelestarian alam sekitar. Pengurusan sisa yang berkonsepkan 5R. Dapat mengurangkan sisa dengan tidak menerima produk yang tidak diperlukan, mengurangkan kuantiti produk yang digunakan, kitar semula, guna semula, dan yang kelima, memudahkan perebutan sisa melalui pembuatan kompos. Yang seterusnya, penyingkiran gas rumah hijau dan penyimpanan karbon dioksida dalam sinki karbon. Apakah itu sinki karbon? Iaitu tempat semula jadi seperti hutan dan lautan yang berfungsi menyingkirkan karbon dioksida daripada udara. Pengurangan karbon dioksida dalam udara berlaku apabila karbon dioksida melarut dalam air laut dan apabila diserap oleh tumbuhan hijau di dalam hutan. Karbon yang terkumpul dalam biodiesel dapat juga membantu mengurangkan karbon dioksida dalam udara. Kitaran hayat sesuatu produk. Kitar hayat umum bagi produk bermula daripada sumber sehingga peringkat pelupusan sama ada dikitar semula atau dibiarkan mereput. Yang pertama, cradle to grave life cycle of a product ataupun bermula daripada sumber sehingga peringkat pelupusan dan dibiarkan mereput. Daripada sumber, pembuatan, pengangkutan, penggunaan, pelupusan dan akhirnya dibiarkan mereput. Ini peringkat yang pertama, kitar hayat umum yang pertama. Yang kedua, cradle to cradle life cycle of a product bermula daripada sumber sehingga peringkat pelupusan dan dikitar semula. Daripada sumber, pembuatan, pengangkutan, penggunaan, pelupusan dan dikitar semula. Jadi ini ada dua kitar hayat umum bagi produk. Yang pertama bermula daripada sumber sehingga peringkat pelupusan sama ada dikitar semula ataupun yang kedua sama ada dibiarkan mereput.
Okey, sekian saja untuk tajuk pada hari ini. Terima kasih.